kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita berhimpun di bulan Rabiul Akhir, ada yang syarat dengan peristiwa-peristiwa besar di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga jil Quran. Antara peristiwa yang dirakamkan bulan Rabiul Akhir adalah peristiwa Al-Hasyar. Al-Hasyar ialah pengusiran, sebagaimana satu surah Al-Quran yang diturunkan, surah Al-Hasyar, pengusiran. Manakala Ibnu Abbas, tokoh Al-Quran yang juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menamakan juga surah ini surah Bani An-Nadir, sempena satu kelompok Yahudi yang dihalau keluar daripada Madinah pada bulan Rabiul Akhir tahun 4 Hijrah. Ada satu catatan lain tuan-tuan, bulan Rabiul Awal. Tarikh ni biasalah khilaf tuan-tuan, silakan apa, kerana kalender ataupun takwim hijri tidak diguna lagi zaman Nabi dan zaman Khalifah Abu Bakar bin Allah bin Abi Quhafah. Hanya digunakan zaman Abdul Futuhat, zaman bapa pembukaan, yang 17 tahun dah selepas berlaku hijrah daripada Mekah ke Yathrib ataupun Taibah ke Madinah Al-Munawwarah. Baik, antara peristiwa yang berlangsung Rabiul Akhir adalah operasi ketenteraan yang dibuat oleh Khalifah Abu Bakar selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Nabi wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah dalam usia baginda 63 tahun 4 hari. Tuan-tuan, kita perhati pada zon umur kewafatan, zon umur kematian ni tuan-tuan sekalian. Nabi kita sebut tentang umur purata kewafatan pada sitin wasabain, antara 60 hingga 70. 2 tahun selepas Nabi wafat, 2 tahun 6 bulan 4 hari selepas tuan-tuan Sayyidina Abu Bakar juga wafat umur 63 tahun tuan-tuan sekalian. 10 tahun selepas itu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijrah, Sayyidina Umar Khattab bin Nafal bin Abdul Uzza 63 tahun juga kembali menghadap ilahi tuan-tuan sekalian. 12 tahun selepas itu tahun 35 Hijrah, Sayyidina Osman bin Affan umur 80 tahun. Ni seorang keluar daripada zon purata tuan-tuan sekalian, 80 tahun. Manakala 5 tahun selepas itu Ramadan, tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijrah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mati ditikam, dibunuh oleh Abdul Rahman bin Maljam, seorang pemuda Khawarij. Ini umur purata tuan-tuan sekalian. Cuba tengok, ada juga selepas kita tengok umur ulama-ulama, contoh Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i lahir di Gaza di Palestin tahun 150 Hijriah. Tahun 204 kembali ke rahmatullah, wafat tuan-tuan berapa umur? 54 tahun. Ni umur kematian. Tengoklah kalau Imam Hasan al-Banna muda lagi, umur 42 tahun tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa ingat umur tuan-tuan sekalian, dekat dah kita ni dalam zon masa kematian dah. Jadi baik, lepas Nabi wafat tuan-tuan sekalian, dekat ada sahabat ramai yang berhimpun di masjid Nabi. Semakin ramai berhimpun dalam keadaan mereka sedih, lepas tu panik. Kata Rasulullah tak wafat. Sayyidina Umar pun sebut Rasulullah tak wafat. Sebagaimana Musa anak Imran diangkat roh ke langit selama 40 hari dan akan dikembalikan roh tersebut pada jasad Nabi kita yang mulia. Hingga seorang sahabat panggil Sayyidina Abu Bakar di rumah, sebab Sayyidina Abu Bakar balik lepas solat subuh 12 Rabiul Awal, balik ke rumah tuan sekalian. Tak nak ganggu ruang masa Nabi berehat. Sayyidina Abu Bakar masuk dalam bilik Aisyah putih dia. Rasulullah ni menantu tuan-tuan, walaupun umur 2 tahun lebih muda tuan-tuan sekalian. Sayyidina Abu Bakar bawa Nabi, ditutup jenazah Nabi dengan kain warna hijau tua buatan Yaman. Disingkap bahagian muka, Nabi dah benar-benar wafat, tapi indah berseri wajah Nabi yang mulia tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan sedih, Sayyidina Abu Bakar keluar ke masjid mententeramkan sahabat-sahabat lain. Tak geger dalam masjid, suruh senyap tuan-tuan sekalian. Amsi ya Umar, amsi ya Umar, perintah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar bercakap lagi. Sayyidina Abu Bakar ambil satu sudut lain dalam masjid, orang pun humu pula Sayyidina Abu Bakar. Ini orang paling layak, paling berautoriti untuk buat announcement, untuk buat pengumuman tentang bagaimana keadaan Nabi. Dalam keadaan sedih, Sayyidina Abu Bakar baca 2 potong firman Allah daripada surah Az-Zumar ayat 30 dan surah Ali Imran ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dan sesungguhnya engkau Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Yang kedua, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul.
apakah sekiranya Muhammad itu mati atau Muhammad terbunuh, maka kamu akan berpaling daripada Islam. Sahabat-sahabat dengar ni tuan-tuan, rebah pingsan, bunyi dia rebah pingsan tuan-tuan sekalian. Sayyidina Umar ni jatuh terduduk, bertukar lutut tuan sekalian. Kata Sayyidina Umar, aku seolah-olah tidak pernah mendengar ayat ini ada dalam Al-Quran. Walhal mereka ni jil Quran, generasi Al-Quran. Apakah takrif jil Quran? Kata Syekh Sayyid Qutb rahimahullah, pengarang tafsir kitab fi zilal Quran, dia kata jil Quran ni, mereka ni bukan sekadar membaca ayat Quran dan bukan sekadar mereka menghafaz ayat Quran. Nabi bersabda, asyraful ummati hamlatul Quran, semula-mula umatku adalah orang yang menghafaz, yang menjaga, yang memelihara Al-Quran. Tetapi mereka jugalah generasi yang menegakkan ayat-ayat Al-Quran. Ini takrif generasi Al-Quran tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba oleh kerana kasih, sayang, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh terlepas pandang ayat tentang kewafatan Nabi. Baik, semakin ramai yang berhimpun, maklumat tersebar tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba Abu Ubaidah Amir Jarrah tuan-tuan berlari-lari anak tuan sekalian, beritahu di Sakifah Bani Sa'idah, golongan Ansar ataupun golongan pembantu penolong anak yatim Madinah sedang berhimpun tuan sekalian. Berhimpun nak buat apa tuan sekalian? Berhimpun nak lantik, nak bai'ah seorang tokoh mereka, Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Maka golongan Muhajirin dengar itu, mereka ramai-ramai pergi ke Sakifah Bani Sa'idah. Tuan-tuan sekalian, jenazah Nabi siapa yang tunggu? Jenazah Nabi tuan sekalian ditunggu oleh Ahlul Bait, keluarga Nabi yang mulia. Keluarga Nabi tuan sekalian, Fadl ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, Al-Abbas sendiri tuan sekalian, Fadl ibn Abbas ni, Sayyidina Ali karramallahu wajah, Fatimah, Aisyah, keluarga Nabi. Seorang je bukan daripada darah Nabi. Siapa dia? Nama dia Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni cucu angkat Nabi, yang juga anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid syahid di medan perang Mu'tah. Anak dia Nabi pun dokong tuan sekalian. Maka sahabat faham, Nabi sayang, Nabi kasih pada Usamah bin Zaid. Jadi hak lain berhimpun di Sakifah Bani Sa'idah. Kalau kita mikir logik akal kita, kalau mikir cara kita besuklah dah, baik kita sohlirah dululah. Bak politik, bak negara, bak imamah ni kita buat kemudian. Sesat dulu ni sohlirah dulu. Tapi sahabat-sahabat yang ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka faham tentang soal kenegaraan, soal siasat ni benda yang penting dan fundamental dalam Islam. Allah jadikan kita khalifah di atas muka bumi. Apa maksud khalifah tuan-tuan? Tengok tafsir ulama. Kata Imam Mawardi, iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Ni tuan-tuan sekalian. Jadi apabila berhimpun di Sakifah Bani Sa'idah ni tuan-tuan sekalian, berlakulah apa sebut intrik. Berbeza pandangan. Dan politik ni biasalah beza pandangan tuan-tuan. Tak usah cakap balas sudahlah. Beza pandangan biasa tuan-tuan sekalian. Tengok zaman sahabat. Habab Ibn Muzir ada cadangan. Siapa dia? Habab cadang orang Madinah. Orang anak yatim Madinah. Siapa dia? Sa'ad bin Ubadah. Yang terkena dua Sa'ad tuan, Sa'ad bin Mu'az, hak kena panah masa perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit tuan sekalian. Lepas tu, lepas selesai kepung bukan Yahudi Bani Quraizah yang khianat, Allah ambil nyawa dia tuan sekalian, tercabut balutan luka dia tuan-tuan, dengan gugur Sa'ad bin Mu'az yang terkenal, seorang Sa'ad bin Ubadah. Manakala golongan Muhajirin ada juru cakap dia, Sayyidina Umar Khattab bin Nawfal bin Amr Uzah cadang. Orang lain ni Sayyidina Abu Bakar. Tuan sekalian, Sayyidina Abu Bakar bin Allah bin Abi Quhafah. Sahabat-sahabat dengar Sayyidina Abu Bakar, mereka bai'ah. Mereka lantik Sayyidina Abu Bakar di atas keutamaan, kemuliaan, kelebihan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar berbanding sahabat-sahabat lain. Apakah kelebihan? Yang pertama Quraisy. Yang kedua tuan-tuan, semenjak zaman remaja merupakan sahabat karib Nabi. Makna Nabi ni, tengok kawan-kawan Nabi tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni tak terjebak dengan arus jahiliah. Orang Mekah ni jahiliah, jahalatun, bodoh, jahil, dengan arti kata tanpa petunjuk, tanpa pedoman, tanpa Alkitab. Ni tu zina, suka hati tuan-tuan, minum arak, dengan teruk gaya hidup mereka tuan sekalian. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni comel cara hidup. Nabi pilih tu. Ni circle Nabi ni orang juru-juru. Sebab tu penting kita kawan ni, saya kena juru-juru tuan sekalian. Jangan kata kita anak-anak penting ni, remaja umur 13-18 sangat penting memilih circle atau peer group, rakan sebaya yang baik, hak juru tuan sekalian. Sebab kawan-kawan ni akan bentuk anak-anak kita, akan mengorientasikan cara hidup anak kita. Nabi sebut al-mu'min mir'atu akhi tuan sekalian. Betul tuan sekalian.
Sekarang kita bersaing hak jurnal sekejap tanya nak pergi usrah bila, kuliah mana jemaah ni, anak sekolah mana, puasa dah esok Khamis dah. Kalau hak tak juga ada juga tuan-tuan tua tu golok lagi. Sebagai sungah macam golok. Tua-tua dah golok lagi tuan, sebab apa? Saya ni hak tak juru. Ni tuan-tuan sekalian. Jadi sebab tu Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar. Apa penting tuan sekalian? Lelaki pertama intimat dengan Islam ialah Sayyidina Abu Bakar tuan sekalian. Sayyidina Abu Bakar tuan sekalian umur 38 tahun masih intimat dengan Islam. Tuan-tuan sekalian. Lepas tu dan sudah harta benda dia, kata Syekh Munir Ratban dalam kitab dia, tuan-tuan, banyak harta digunakan untuk bantu jalan dakwah semenjak di Mekah lagi. Contoh pembebasan para hamba yang beriman. Siapa dia? Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Kita Muazzi panggil Tok Bilal. Ambil nama Sayyidina Bilal bin Rabah tuan sekalian. Diseksa oleh tuan ni Umayyah bin Khalaf, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Siapa lagi? Amir bin Fuhairah. Tuan-tuan ingat nama Amir bin Fuhairah tuan-tuan masa ustaz-ustaz cerita pasal hijratul Rasul, hijrah Nabi tuan-tuan, hak bawa sekawal kambing di belakang Nabi, belakang Sayyidina Abu Bakar dengan tujuan nak tutup tapak kaki Nabi. Tapak kaki Sayyidina Abu Bakar diburu oleh orang Mekah tuan sekalian. Amir bin Fuhairah tuan sekalian. Manakala tuan-tuan, penting Sayyidina Abu Bakar sahibus safar, teman hijrah Nabi. Nabi pilih ramai-ramai 300 orang lebih, pilih seorang Sayyidina Abu Bakar. Sebab orang nak bermusafir ni tuan dengan kita ni, tuan kita pilih orang nak musafir dengan kita. Orang tahu jaga maruah kita, aib kita tuan. Sebab apa? Sepanjang musafir, aib kita dah akan tertubik lah. Sebab Nabi sebelum musafir nak kenal orang, kena musafir tuan sekalian. Tak tersaing orang nak gilah, kata gini Johor tu 7 kali berhenti minum air, berhenti makan atas segala. Sekali pun tak tubik duit dia, kedekut je tak ada masa. Masa musafir baru kenal orang atas segala. Jadi betul sungguh Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar atas sekalian. Bahkan dia guna pula kekuatan bantuan pekerja dia dengan anak-anak tu untuk bantu Abdullah, Asma atas sekalian. Tengok apa berlaku kepada tadi Amir bin Fuhairah atas sekalian. Ini juga pekerja Sayyidina Abu Bakar. Jadi tuan-tuan sekalian, bagaimana di Mekah, di Madinah tuan sekalian, al-hallu wal aqdi, ahli malih mesyuarat kerajaan. Sebab tu Nabi tanya banyak pandangan Sayyidina Abu Bakar, banyak peristiwa berlaku tuan sekalian. Contoh peristiwa Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batil, perang Badar Al-Kubra. Nabi tanya ni tuan sekalian. Nabi tanya apa tuan sekalian? Nabi tanya tentang tawanan 70 orang ni nak buat macam mana. 70 kena bunuh, 70 kena tawan. Hak kena tawanan kita nak buat macam mana? Saya nak pakai bercadangan mana-mana tawanan yang ada harta benda mereka di Mekah, mereka boleh tebus diri mereka dengan harta benda mereka di Mekah. Contoh Suhail bin Amru ditutup 4,000 dirham. Adapun tawanan yang miskin, tidak ada harta benda tapi ada ilmu, maka setiap orang mereka nak mengajar 10 orang kanak-kanak Madinah sehingga boleh membaca dan boleh menulis. Nabi ambil pandangan Sayyidina Abu Bakar, tapi Nabi tak tolak semua sekali cadangan Sayyidina Umar. Apa cadangan tuan-tuan? Sebab Sayyidina Umar suruh penggal kepala, suruh pancung tuan-tuan 70 orang ni. Dua daripada 70 orang ni penggal kepala. Siapa mereka? Yang pertama nama Uqbah bin Abu Mu'id, yang kedua An-Nadha bin Al-Harith. Siapa kau Uqbah? Tuan-tuan kalau dengar macam maulid Nabi, biasa ustaz-ustaz ceritalah. Seorang pemuda tuan-tuan yang diupah, orang sembelih unta tuan, dia ambil perut dengan tahi tuan sekalian ni. Nabi duk solat, Nabi sujud tuan-tuan, sahabat terlepas pandang, dia punggah naja unta, tahi unta letak atas kepala Nabi, belakang tekuk Nabi yang mulia. Fatimah menangis mengalir air mata melihat kebidapan Uqbah bin Abu Mu'id, dan dia ulang kejahatan dia ni. Dia diupah tuan-tuan sekalian, termasuk siapa upah? Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Rumah kepada Abdul Uzza, Abu Lahab tuan sekalian. Kira sabit juga tu, mak saudara sabit Nabi tuan sekalian. Dah tu lelaki dia pak saudara Nabi Abdul Uzza. Abdul Uzza ni Abu Lahab kau baca tabat tiada abi tu, dia dah tuan sekalian tu jahat tuan sekalian ni. Muka comel, Ummu Jamil comel tuan sekalian. Lepas tu siapa dia? An-Nadha bin Al-Harith. Siapa dia tuan-tuan? Kalau kita baca Al-Quran, ada satu surah, nama surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara penyair, penghibur tuan sekalian. Ulama tafsir menyebut turunnya surah Asy-Syu'ara ada kaitan dengan An-Nadha bin Al-Harith. Dengan bakat dia tuan-tuan, dia akan bersyair, dia akan bersenandung tuan sekalian. Tetapi liriknya hina Nabi, lirik dia hina Islam. Jadi tepuk tangan berseronok, orang Mekah dengar syair daripada An-Nadha bin Al-Harith. Ini jahatnya dia tuan-tuan. Siapa dia lawan dia tuan-tuan? Syair yang indah, syair yang memuji Nabi, yang memuji cara hidup Islam ialah Hasan bin Thabit. Jadi tuan-tuan sekalian, dipancung, dipenggal kepala. Banyak lagi Nabi ambil pada Sayyidina Abu Bakar, termasuk dari sudut kepahlawanan.
kita ni tuan-tuan jarang dengar kisah kepahlawanan Sayyidina Abu Bakar tuan sekalian. Kita tuan sekalian, kalau dengar Sayyidina Abu Bakar ni bak pemurah, bak dermawan lah tuan sekalian. Bak pemurah, bak dermawan tuan sekalian. Sayyidina Abu Bakar tuan sekalian, kalau kisah tentang kepahlawanan, ada kisah satu perang, nama dia perang Khaybar. Perang Khaybar bulan Muharram tahun 7 Hijrah tuan sekalian. Tahun 7 Hijrah. Bila kita duk ingat ni tuan sekalian, perang Khaybar tuan sekalian, perang Khaybar ni kita ingat, kita tengok demonstrasi lah. Minggu lepas tu hari Sabtu tuan, demonstrasi ramai juga tuan-tuan, ramai juga puluhan ribu tuan-tuan. Di mana? Depan US Embassy di Kuala Lumpur, ialah Ampang. Jalan apa? Jalan Terazak tuan sekalian. Ramai orang sebut Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Yahud. Saya tak pergi dalam hospital, kita masuk ward, tak boleh tahu Haji Nordin long covid tuan sekalian, paru tuan sekalian, duduk dalam ward, orang tengok, orang duduk live video tuan sekalian. Cuma Palestin telefon hamba, Palestin saya dia kata tukar, dia kata aku tengok mu sebut masa di Pahang apa ni, tukar. Lalu dia sebut Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'mutuka. Huna maujud, dia kata huna maujud, so tukar tuan sekalian. Tak apa, kita tukar lepas ni. Nak boleh pasal apa dengan perang Khaybar ni? Perang yang hebat ni, lawan dengan Yahudi. Lawan dengan Yahudi tuan sekalian. Panglima pertama dah Sayyidina Abu Bakar, tapi tak boleh buka benteng Khaybar ni kukuh. Kota As-Sabu, kota An-Na'im dan kota Sulalatih tuan sekalian. Hari kedua baru tukar Sayyidina Umar. Hari ketiga baru boleh tawan Sayyidina Ali. Nabi beri Zulfiqar, pedang peribadi Nabi tuan-tuan. Sayyidina Ali pimpin pasukan Islam menang di Khaybar. Dan kita commemorate, kita memperingati Khaybar ni sampai sekarang lah. Tuan-tuan kalau sedia Ghazah ni untuk maklumat tuan-tuan, saya 4-5 kali masuk Ghazah masa perang, dia masa perang, lepas perang tuan sekalian, dia buat contengan pada bangunan Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Ni tuan sekalian, ni dah mari dah, sampai ada hari depan mata Yahudi dah perang dengan tentera Muhammad tuan sekalian. Kita tengok pas seorang syahid, pemimpin Ismail Haniyah, Yahya Sinwar tuan sekalian. Dah pas seorang ramai lah hak syahid tuan sekalian. Berapa? 42,000 dah tuan sekalian. 100,000 yang cedera tuan-tuan, 86%. Ghazah ni hancur dah 86%. 86% ni baki sikit lagi bangunan tuan sekalian. Dilanggar Konvensi Geneva, dia bom sekolah, dia bom asrama semua, hospital, klinik, ambulan, paramedik, doktor, termasuk tuan sekalian, rumah ibadat, termasuk gereja 3 buah tuan sekalian, hancur. Langgar Konvensi Geneva, dia tak peduli Yahudi ni, bangsa degil hak tolol tuan sekalian. Jadi bila orang Islam ingat pasal Khaybar ni, ingat balik jahatnya Yahudi tuan sekalian. Baik, jadi apa sikap Sayyidina Abu Bakar luar biasa tuan-tuan, buat pemurah. Dia telah membiayai sebahagian operasi perang Tabuk yang berlangsung pada separuh bulan Rejab, bulan Sya'ban dan separuh bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Perang Tabuk ni tuan-tuan, masing-masing Nabi suruh infak untuk biaya kos perang lawan kuasa besar dunia Rom yang dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla. Sayyidina Osman 300 ukiah emas derma dia. Abdul Rahman bin Auf besar jumlah. Sayyidina Umar separuh harta benda. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Jawab Sayyidina Abu Bakar, aku tinggalkan kepada mereka hanya Allah dan Ar-Rasul. Habis harta benda tuan sekalian. Dan satu sign, tanda paling penting Sayyidina Abu Bakar penting tuan-tuan ialah masa Nabi kita sakit. Bila Nabi sakit ni, balik pada Haji Wida, Haji perpisahan. Saya rasa pernah kita sebut kuliah di sini Haji Wida ni. Haji Ar-Rasul juga dipanggil, Haji Islam juga dipanggil tuan sekalian. Nabi balik pada Haji Wida ni tuan sekalian, Nabi sakit. Pada suatu malam Nabi ajak pembantu Nabi nama Abu Muwahibah, PA Nabi, pergi ziarah perkara Baqi' di Madinah, dan menunjukkan kepada kita ziarah kubur ni sunnah tuan sekalian. Ziarah kubur ni tuan sunnah tuan sekalian ni. Allahu Rabbi. Dan apa ibrah paling besar pada ziarah kubur? Ibu-ibu jangan tunggu raya saja. Minggu ni boleh, esok hari ni boleh. Saya singgah belakang kubur Pak Dong di belakang Masjid Dari, kubur tu, kubur ayah, kubur mak saudara, pak saudara, sepupu, kubur adik dan sekalian. Dah ramai ni. Kita duduk tengah tu, Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum tuan sekalian. Dah doa tuan sekalian. Kita doa. Imam Ghazali tak pula macam disiplin kita di kubur tuan sekalian.
pakai baju putih tuan sekalian. Kalau tak ada arah lah orang pakai baju putih. Sebab apa? Ingatkan kita pada pakai kafan, pakai tak akhir kita. Tuan-tuan beri salam nak masuk kawasan kubur. Dekat kubur macam mana tuan-tuan? Berdiri. Paling baik kita diri. Jangan duduk terus tuan-tuan, apa tikabung duduk. Diri dulu. Diri. Sebab apa kata Imam Ghazali? Ingatkan tentang lama tempoh kita akan di mahsyar tuan-tuan sekalian. Dia akan mari keinsafan. Tuan-tuan tengok kalau kita pergi kubur, mari terdetik kita ingat dengan kematian. Akan hentikan panjang akal kita, panjang angan-angan kita tuan-tuan sekalian. Tengok Batu Nisan tu lahir 1970, 1972, 1986, 1967. Allah, saya tuan-tuan sekalian meninggal dah. Balik tu beringat sikit kita ni, sekejap je hidup tuan sekalian. Jadi Nabi termasuk Nabi ziarah makan Uhud, makan syuhada di Bukit Uhud tuan sekalian. Mana ni sunnah tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi balik pada kubur Baqi', Nabi suruh PA panggil semua isteri Nabi berhimpun. Nabi nak bermusyawarat. Nabi beritahu, Nabi nak rehat rumah Aisyah. Nabi tak larat dah nak gilir isteri baginda yang mulia, tak larat dah tuan-tuan uzur. Nabi tak larat dah. Aisyah dia kata Amr ibn Mas'ud, isteri Nabi paling pintar, yang paling cerdik, yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2216 dan 2210 hadis Nabi tuan sekalian. Manakala tuan sekalian Nabi beritahu suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam solat. Walaupun Aisyah tak setuju. Tak setuju kalau kita lantik ayah kita setuju lah. Dah. Sebab apa tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar ni suara dia perlahan. Istilah apa orang jetih panggil? Soft spoken ke? Suara perlahan tuan sekalian dah. Lepas tak dia cepat menangis. Baca Quran, ayat azan dia akan menangis tuan sekalian. Dan kalau menangis tak iman, dia ganggu jemaah tuan sekalian. Tuan-tuan payah nak cerita imam menangis ni payah. Dah. Tadi imam surah As-Sah tak ada. Surah As-Sah kita semangat dengan rasa nak berjuang dengan surah As-Sah tuan-tuan sekalian. Jadi tuan kalau hamba dah seorang tak iman menangis, mati dah tuan sekalian ni. Tuan guru Haji Ismail, Ustaz Ismail, Pondok Matlab Badrin. Lepas tu buka pondok di Bukit Jeruk tu. Ustaz Abdul Hadi tu anak dia tuan sekalian. Pondok Muhammad di Bukit Jeruk tu. Sekali saya khutbah lama dah sebelum dia mati. Dah ada sebulan 2 bulan dah bukan. Sebelum dia mati tuan sekalian, meninggal dunia. Saya khutbah di Masjid Al-Furqan pada Malik. Khutbah kenapa Ustaz Awai ada? Lepas habis khutbah tolak dia jadi imam. Dia nangis tuan sekalian. Ustaz Awai ni tuan guru ni dia ngaji lama Mekah, duduk dekat Bukit Ajak tuan sekalian. Dia nangis. Allah kata sebab apa? Pertama dia faham, yang kedua jiwa dia lembut lah. Orang boleh nangis baca Quran ni hati memang jiwa lembut tuan sekalian. Macam tuan pergi Mekah dah. Mengapa tuan pergi Mekah mudah? Masa semaya tu mudah kita keluar mata ibu-ibu sekalian. Dah. Sebab tu terus mai imam boleh mudah nangis baca ayat azan Allah. Lepas kalau Ramadan doa tu Syekh Abdul Rahman Sudais, Allahumma ansuril ikhwanana fi nangis belaka. Lepas mai tanya pak cik tahu apa dah arakan? Tak tahu ustaz. Dah pak cik nangis. Orang menangis saya menangis lah ustaz. Arakan tu Rakhin apa? Rakhin stick. Di mana di Burma tu. Tempat sembelih bunuh Islam sejak tahun 48 lagi. Berapa puluh ribu mati tak tahu ramai dah sekalian. Tapi lari berjuta-juta lari. Sebelah tu di seberang Sungai Naf tu 2 juta. Ada kemah Cook Bazar dia panggil. Cook Bazar di Bangladesh. Sampai dah. Allah, ramai dah manusia tuan-tuan. Allah dengan kuruh kering dia. Makan nasi ni dia lerak dengan apa? Dengan air garam. Tu makanan tak ada. Dia main kat kita. Kita tengok macam-macam masalah timbul. Ada pasal apa timbul? Untuk maklumat tuan-tuan, mereka dinafikan hak untuk mendapat pendidikan. Tak dibenarkan sekolah sebab dia bodoh. Tak sepelik lah tuan duduk di pasar Selayang tu. Pasal apa? Orang duduk serabut tuan-tuan. Dia tak ada ilmu. Dia hidup dengan cara dia, dengan tak ada ilmu. Tuan sekalian, kalau sewa rumah, kami dia pergi dari rumah tuan sekalian. Ni perangai dia. Jadi tuan sekalian, didoakan sampai di Mekah. Allahumma ansul ikhwanana fi arakan. Jadi pasal apa tuan-tuan boleh nangis? Sebab apa? Hati kita lembut. Kita iktikaf di masjid, kita baca Quran, tak tengok maksiat munkar, maka hati kita lembut tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi Nabi lantik saya nak bakar juga. Ini satu tanda sangat penting. Dan tuan-tuan sekalian, kembali pada urusan jenazah Nabi tadi. Baik. Tuan-tuan, yang pertama cadang bawa ke Palestin. Jenazah Nabi yang pertama cadang bawa ke Palestin. Ardul Anbiya. Sebab sahabat sebut di sekitar Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Muqaddas banyak makam rasul-rasul. Sebab tu dia pergi lapor Ardul Anbiya. Al-Quran tuan-tuan baca hampir separuh rasul-rasul ni pusat berjuang mereka, pusat pengoperasian mereka. Nabi Sulaiman AS, Nabi Daud AS,
Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan tempat Isra' Nabi kita yang mulia. Yang kedua cadang bawa balik Mekah. Ada juga cara berfikir gitu orang Arab. Sebab kita orang Melayu mati tu IGN Kuala Lumpur, mati sebanyak balik paling luar lah, balik ke Pelagak lah, balik bukit lah. Sahabat dah mikir gitu. Yang ketiga semandi bakit kubur sebelah masjid Nabi di Madinah. Yang keempat baru saya nak bakal tengok hadis Nabi bahawa setiap Rasul dimakamkan di mana mereka diwafatkan. Sebab itu liang lahat digali dalam bilik Ansyah, tempat Nabi wafat waktu duha. Matahari sedang mengangkat di dada langit tuan-tuan. 12 Rabiul Awal Nabi kita wafat dalam usia baginda 63 tahun 4 hari. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sambung lain kali, tak sempat habis apa berlaku selepas Nabi kita wafat. Dia panjang kisah dia tuan-tuan. Ada rezeki, ada peluang kita sambung lain kali. Semoga Allah Ta'ala ampunlah dosa-dosa kita, dan paling penting kita nak syafaat Nabi di hari akhirat, dapat minum air daripada kolam Al-Kautsar yang Nabi akan hidang kepada umat yang kasih, yang cinta kepada baginda Nabi kita yang mulia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur li ikhwanana fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin wa fi Yaman wa fi Lubnan wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril mustada'afin wal mazlumin. Allahumma ansuril mujahidin wal murabiti fi Gazzah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.